Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara. Mesyuarat dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Turut berangkat Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badishah, Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Berangkat sama pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul dan Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakhri Petra. Mesyuarat turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam dan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 yang diadakan selama 2 hari di Istana Negara antara lain membincangkan mengenai cadangan rang undang-undang RUU Polis dalam kurungan pindaan 2023 dan RUU Perlembagaan dalam kurungan pindaan 2024 berhubung hal-hal kewarganegaraan. Kenyataan penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad memaklumkan, mesyuarat juga membincangkan pelantikan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Beberapa perkara lain yang melibatkan pentadbiran agama Islam dan hal-hal di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI termasuk pelantikan pengerusi MKI juga telah dibincangkan. Selain itu, majlis telah disembahkan taklimat terkini mengenai keselamatan negara oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dan Pertahanan Negara daripada Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Jenazah bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud selamat dikebumikan pukul 2.20 petang tadi di perkuburan keluarga di Demak Jaya, Kuching. Laporan penuh langsung bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan. Baik Sahi, terima kasih. Jenazah mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud selamat disemadikan pukul 2.20 petang tadi di perkuburan keluarga di Demak Jaya, Kuching. Selepas istiadat penghormatan terakhir di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pagi tadi, jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Demak untuk solat jenazah dan dipimpin oleh Imam Besar Negeri Syahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Jenazah kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan keluarga bagi istiadat pengkebumian negeri. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersama Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah turut hadir pada istiadat berkenaan bersama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selain kehadiran ahli keluarga terdekat, istiadat pengkebumian itu juga dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama para pemimpin negeri. Mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud merupakan tunjang keharmonian Sarawak yang membolehkan semangat keamanan dan keharmonian dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta agama di Sarawak terus dinikmati. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata sebagai Ketua Menteri untuk semua rakyat Sarawak, Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib sangat menjaga hak imigresen, mengekang elemen negatif dari memasuki Sarawak dan membina syurga bumi kenyalang yang meraihkan kebebasan beragama dan kepelbagaian kaum. Menerusi kenyataan rasminya, Tun Dr. Wan Junaidi menegaskan hasil kerja keras dan susah payah Allahyarham adalah memastikan tiada kaum tercicir dalam semua dasar semasa menjadi Ketua Menteri selama lebih 3 dekad. Allahyarham telah mengabadikan 63 tahun daripada 87 tahun usianya untuk berkhidmat kepada Sarawak dan membantu mentransformasi negeri mundur ini kepada Sarawak hari ini. Tun Dr. Wan Junaidi turut merakamkan rasa duka cita dan menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hadir pada istiadat penghormatan negeri bagi memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.
Tun Dr. Wan Junaidi dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi tiba di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak pada pukul 11 pagi. Turut mengiringi Tun Dr. Wan Junaidi bagi memberikan penghormatan terakhir adalah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama timbalan-timbalan Premier dan Barisan Kabinet Negeri Sarawak. Baik, sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata sumbangan Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib dalam membangunkan Sarawak sebagai sebuah negeri yang terbesar di Malaysia dapat dilihat menerusi kemajuan bumi Kenyalang ketika ini. Beliau juga menyifatkan Allahyarham seorang tokoh pemimpin yang amat disegani. On behalf of the Chief Minister of Sabah and all the cabinet ministers and also the state government of Sabah and all the people of Sabah, I convey our sincere and deepest condolence to the family and also to the people of Sabah for the loss of such a great leader. I think he is one of the longest serving Chief Minister who had made Sarawak very great as to what Sarawak it is today. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Beliau yang mewakili Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, hadir bersama isteri Datuk Seri Panglima Linda Iwit dan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Terus berjuang demi memartabatkan masyarakat Orang Ulu, pesanan mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud kepada Presiden Kebangsaan Orang Ulu, Yuna Dato' Abu Bakar Abdullah alias Tun Belarik. Katanya selama memegang jawatan sebagai Presiden ONA sejak 1996, itulah nasihat Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang sering disampaikan dan terpahat sehingga hari ini. Malah katanya, Allahyarham Tun Pehin Sri Taib sentiasa terbuka untuk membantu Persatuan ONA dan pelbagai bantuan dalam memastikan golongan Orang Ulu juga tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Beliau yang mengenali Allahyarham Tun Taib sejak 1980 berkata, Allahyarham tidak pernah menghiraukan tomahan orang luar, namun sebaliknya beliau hanya mahu memastikan rakyatnya tidak ketinggalan. Sementara itu, bagi Peter Jalong Usang berusia 60 tahun berketurunan Kenyah dari Long Ikang Baram, turut merasa sedih atas kehilangan Allahyarham Tun Pehin Sri Taib yang merupakan seorang pemimpin yang amat dekat di hatinya. Menurutnya, Allahyarham sering menasihati beliau untuk memastikan anak-anak masyarakat Orang Ulu tidak ketinggalan dalam pendidikan. Peter yang tiba di Kuching dari Baram malam tadi tidak mahu terlepas untuk memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin tersohor itu. Sementara itu, bagi Laing Budah, 68 tahun dari suku kaum Kayan berasal dari Belagah, pula merasa pemergian Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib satu kehilangan besar kerana kepimpinannya yang banyak membawa perubahan kepada penduduk di kawasan tersebut. Mereka ditemui RTM pada istiadat penghormatan negeri di Atrium Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching pagi tadi. Baik, sementara itu di Limbang, pemergian mantan Yang di-Pertua Negeri Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud turut dirasai rakyat di utara negeri ini, khususnya masyarakat Cina. Pengerusi kawasan rukun tetangga KRT Pekan, Kapitan Ang Chiu Kiam berkata, masyarakat di daerah itu turut berduka dengan kehilangan insan yang dekat dengan masyarakat Cina. Katanya mendiang bapanya Dato' Ang Keng Su bersama Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib merupakan kenalan rapat sejak sekian lama dan kenangan itu akan diingati selamanya. Pehin Sri passing feel like a cross because Pehin Sri was very close to my late father, Dato' Ang Keng Su, the most of his life as the Chief Minister and TYT Sarawak. Both of them are very close. Pehin Sri memory with our attendant family are still cherished in beautiful memory. So we also very sad to hear that. Katanya Dewan Suara dan kolam renang di Limbang antara hadiah Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib yang sehingga kini dimanfaat rakyat di Limbang. Sementara itu, Pengerusi Pusat Perkhidmatan Warga Emas PPWE Limbang, Mawad Karim, bersama warga PPWE Limbang turut berduka dengan kehilangan seorang pemimpin yang berwibawa. Kami berasa sedih di atas pemergian Allahyarham Tun
Kami tidak lupa jasa beliau kepada PPWE Limbang sebagai pengasas PPWE Limbang, dan beliau sangat berjasa. Selain membawa pembangunan untuk Limbang, Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib menjadi simbolik perpaduan pelbagai kaum di daerah utara di Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. RTM Sarawak mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih. Penyasaran semula subsidi diesel tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Untuk laporannya, terus saja bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Soran. Ya, Sahih. Sabah dan Sarawak tidak terlibat dalam perancangan penyasaran subsidi diesel di stesen minyak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, penyasaran subsidi diesel di Semenanjung pula dijangka bermula pada suku kedua tahun ini. Datuk Armizan berkata KPDN juga komited memastikan isu ketirisan subsidi khususnya penyeludupan diesel di Sabah dan Sarawak dapat dikawal daripada terus berleluasa. Kita akan bergerak meningkatkan ketangkasan untuk mengawal ketirisan yang berleluasa ini, dan kepada para penyeludup dan mereka yang bersekongkol, sekali lagi saya ulang, carilah rezeki yang lebih berkat daripada aktiviti yang tengah mereka laku yang tidak sah, yang haram, yang merupakan satu sabotaj kepada ekonomi negara. Datuk Armizan ditemui media selepas menyempurnakan bengkel penyelarasan tanggungjawab membanteras ketirisan barang kawalan bersama agensi-agensi penguatkuasaan di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu sejumlah 3,257 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara menerusi Ops Tiris 3.0 yang bertujuan untuk membanteras penyelewengan termasuk minyak diesel bersubsidi. Daripada jumlah itu, sebanyak 330 kes dengan nilai rampasan keseluruhan RM5.15 juta berjaya dihasilkan membabitkan rampasan minyak diesel, petrol RON 95, LPG, minyak masak dan gula. Pengusaha makanan disaran mengekalkan dan mempertingkat aspek kebersihan premis makanan serta menjaga kualiti makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, pengusaha makanan perlu memastikan proses penyediaan dan tempat menyediakan makanan terjamin kebersihan dan keselamatannya untuk memastikan pengguna terlindung daripada penyakit bawaan makanan. Pengiktirafan kepada dua pengoperasi makanan ataupun restoran di daerah Putatan ya, secara tertutup dan juga secara terbuka. Ini bertujuan untuk memupuk budaya mementingkan kebersihan dan juga kesihatan dalam operasi restoran dan juga kedai-kedai makanan. Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui media pada program Kembali ke Sekolah kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Kramat di Putatan. Program ini memberi manfaat kepada 180 orang murid dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan SK Putatan dan SK Kampung Contoh Putatan dengan pemberian beg dan peralatan sekolah serta gunting rambut secara percuma sumbangan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Boleh kurangkan beban kita lah juga kan, dapat free potong rambut, dapat bag free macam tu. Dia eloklah untuk kanak-kanak yang macam anak seni, dia memang dia ada banyak sedikit masalah lah macam OKU macam yang sekarang ni lah. So yang dapat apa yang dibagi oleh cikgu bantuan dari mana pihak kan, maksud ada meringankan sedikit beban lah. Bagi saya program ni amat baiklah, bagi peluang kepada orang-orang yang sekitar kita kan, yang untuk balik sekolah semua kan, secara percuma begitu kan. Ya, terima kasih juga sama YB.
Khidmat gunting rambut ini dijayakan 40 pelatih dan tenaga pengajar dari Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Kota Kinabalu dan Papar. Kesiapsiagaan dan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan Peringkat Negeri Sabah serta kaki tangan Petronas terus dipertingkat. Bagi menguji keupayaan dan kesiapsiagaan itu, satu eksersis The West Sea Thunder 2024 yang melibatkan MKN, 15 agensi keselamatan, penguatkuasaan, pemegang taruh di Sabah serta 6 anak syarikat Petronas telah diadakan di Kota Kinabalu. Pengarah MKN Negeri Sabah, Datuk Nur Alam Khan A. Wahid Khan berkata, eksersis 2 hari itu menggunakan konsep latihan berpandu untuk membimbing dan melatih staf di bilik kawalan serta kaki tangan Petronas di pelantar pesisir pantai dalam bertindak sewaktu kecemasan berlaku. Ini sebagai satu langkah awalan. Semoga selepas ini lebih banyak lagi tindakan ataupun eksersis yang dapat kita orang bilang lancarkan dan juga kita adakan di masa hadapan. Semoga kita dapat memastikan bahawa Petronas dan juga mana-mana agensi yang lain juga yang menyumbang kepada keselamatan negara dan juga hasil kepada negara dapat kita selamatkan dan juga kita dapat pastikan tidak ada sebarang perkara-perkara yang tidak baik berlaku di masa hadapan. Ya? Yang penting keselamatan negara adalah tanggungjawab kita semua bersama. Datuk Nur Alam berharap eksersis itu dapat menguji keberkesanan pelan tidak balas kecemasan sekaligus memperkemas prosedur operasi standard agensi masing-masing. Fenomena El Niño atau cuaca panas yang melanda negara ketika ini dijangka berterusan sehingga Jun depan. Pegawai meteorologi Mazlan Ishak berkata keadaan itu menyebabkan taburan hujan berkurangan di kebanyakan kawasan sekaligus menyebabkan suhu lebih tinggi daripada biasa. Mazlan menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Kota Kinabalu. Jadi dalam tempoh ini, liputan awan dan taburan hujan lazimnya kurang di kebanyakan tempat. Keadaan hujan dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding kebiasaan. Cuaca panas yang dialami pada ketika ini adalah satu fenomena sebenarnya berulang-ulang setiap tahun. Justru Mazlan menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar dan minum lebih banyak air. Setakat ini, suhu tertinggi direkodkan adalah di Beaufort iaitu 36.3 darjah Celsius dan dikategorikan sebagai tahap berjaga-jaga. Petronas menyusun pelbagai program sempena ulang tahun ke-50 tahun ini untuk diraikan bersama rakyat di seluruh negara. Ini termasuklah Petronas 50 Dreams dengan merealisasikan 50 impian sebenar rakyat Malaysia. Pengurus Besar Pejabat Wilayah Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Abdul Wahab memberitahu di Sabah Petronas telah memenuhi impian seorang kanak-kanak dari Ranau berusia 10 tahun yang mengidap kanser ovari tahap 4. Impian kanak-kanak tersebut direalisasikan dengan sambutan pesta ulang tahun bertemakan bunga di tepi pantai di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu awal bulan ini. Siti Ayu ditemui pada majlis makan tengah hari Tahun Baru Cina bersama kira-kira 100 pengamal media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau berkata Petronas menghargai peranan media yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej korporat Petronas. Seramai 100 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam kawasan Parlimen Tenom menerima bantuan wang tunai RM500 seorang daripada pejabat Parlimen Tenom. Sumbangan disampaikan ahli parlimennya Ridwan Rubin sempena Majlis Sepakat Ibu Bapa Kecemerlangan Anak yang berlangsung di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Tenom. Terdahulu dalam ucapannya, Ridwan berkata anak-anak perlu diberi pendidikan yang sewajarnya kerana mereka bakal mencorakkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga dan juga negara pada masa akan datang. Beliau turut berharap bantuan seumpama dapat meringankan beban perbelanjaan pelajar yang akan memulakan pengajian nanti. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Soren, terima kasih. Saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Dr. Nasia Shamin Sabri.
Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali lagi bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Rantau negara masih lagi menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km per jam. Terdapat juga pesongan angin timuran di bahagian tengah semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Sarawak dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Oleh itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada ketika ini. Baik, seterusnya kita perhatikan pula kepada status cuaca panas semasa. Buat masa ini, terdapat beberapa kawasan yang telah mencatatkan suhu maksimum harian melebihi 35 darjah Celsius, iaitu melibatkan negeri Perlis, Kota Setar, Langkawi, Padang Terap, Sik dan Baling di negeri Kedah, begitu juga di daerah Tangkak dan Muar di negeri Johor. Bacaan suhu maksimum yang melebihi 35 darjah Celsius ini juga melibatkan bahagian Beaufort dan Kota Belud di negeri Sabah. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya lebih berhati-hati, banyakkan minum air dan elakkan pembakaran terbuka. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Seperti yang diramalkan, hujan lebat berserta ribut petir kini sedang berlaku di beberapa kawasan melibatkan negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian barat Johor yang kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan berangsur reda menjelang ke awal malam nanti. Bagi lain-lain kawasan pada ketika ini, keadaan cuaca baik dan tiada hujan juga akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi di Malaysia Timur pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian melibatkan bahagian selatan dan pedalaman negeri Sarawak yang kami jangkakan akan berangsur reda menjelang ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah pula, seperti yang dijangkakan, keadaan cuaca kurang hujan dilihat pada petang ini. Namun menjelang ke malam nanti di bahagian Labuan, hujan di 1-2 tempat masih lagi boleh berlaku. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Masyarakat terutamanya umat Islam dinasihat tidak terlalu taksub kepada mana-mana individu. Sebaliknya perlu sentiasa berpegang kepada neraca ilmu dan fakta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata semua pihak diminta merujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Jain berkaitan apa-apa urusan pentaulihan melibatkan pendakwah agar setiap perkara yang disampaikan selari dengan ajaran Islam.
Pihaknya turut mengikuti perkembangan laporan oleh sebuah akhbar tempatan berkaitan eksploitasi nasab suci Nabi. JAKIM akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan PDRM untuk menyiasat pendedahan terbabit. Datuk Dr. Muhammad Naim turut menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri maupun kumpulan tertentu. Hampir 15 juta ringgit berjaya dikumpul menerusi tabung muasadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk disalur kepada penduduk Palestin. So, pasca peperangan ini dengan sumbangan yang ada, termasuk yang diberikan oleh YAPIM, kita nak lihat keperluan. Kita tak nak nanti overlap. Mana yang sumbangan yang kita berikan tu kan dah terlalu banyak diberikan oleh agensi-agensi ataupun negara-negara yang lain. So sebab tu saya rasa pasca peperangan ni kita perlu lihat apa sebenarnya yang diperlukan oleh saudara-saudara kita dan rakyat di Palestin. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan cek curah sumbangan kutipan tabung muasadah bagi misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Putrajaya. Kerajaan merancang membangunkan sebuah sistem yang dapat memastikan hak milik kandungan dan bahan berita dihasilkan oleh pemilik asal terjamin. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, sistem dibangunkan itu membolehkan pemilik asal membuat aduan jika terdapat pihak yang mengambil kandungan atau berita tanpa menyebut sumber asal. Di sini saya lihat kita perlu sedikit mungkin ada satu sistem asas yang mana pemilik asal kepada berita itu boleh buat aduan dan kemudian pihak MCMC sebagai contoh boleh ambil tindakan. Saya lihat isu copyright ini dia bukan hanya terkesan kepada e-dagang, e-commerce, tapi sebenarnya banyak berita juga yang kadang-kadang diambil tanpa kebenaran daripada pihak asal. Dan inilah antara lain kadang-kala mengakibatkan maklumat itu disalah tafsir ataupun diubah suai seolah-olah itulah yang dilaporkan oleh media asal. Kementerian Pendidikan Tinggi bakal melaksanakan kajian bagi mewujudkan politeknik khusus untuk program kecerdasan buatan AI pertama di negara ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menerusi kenyataan. Perbincangan berkaitan telah dibuat bersama Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail ketika melawat Universiti Tsukuba di Irabaki, Jepun baru-baru ini. Universiti Tsubaka merupakan sebuah universiti pendidikan yang terkemuka di Jepun dan mempunyai pusat kajian AI. Selain itu, Malaysia juga telah dipilih oleh Universiti Tsukuba untuk membuka cawangannya di Universiti Malaya yang dijangka beroperasi pada September ini. Pemotongan gaji pekerja oleh majikan perlu dibuat mengikut tata cara yang betul sebagaimana termaktub dalam Akta Kerja. Menteri Sumber Manusia Steven Sim menjelaskan ia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan masalah disiplin juga bukan alasan untuk memotong gaji pekerja. Saya telah tegaskan bahawa majikan tidak boleh memotong gaji seorang pekerja mengikut Seksyen 24 Akta Kerja. Kecuali potongan yang dibenarkan, contohnya untuk KWSP, caruman KWSP, caruman pekeso untuk cukai pendapatan. Ini adalah yang dibenarkan dalam akta, is very clear apa yang dibenarkan. Jadi selain daripada itu, majikan tidak boleh potong gaji. Tak kiralah kedai apa, tak kira syarikat besar ataupun kecil, you cannot deduct salary unless is provided by Employment Act. Pekerja diminta membuat laporan rasmi jika terdapat maklumat tentang pelanggaran Akta Kerja 1955. Pas bulanan perjalanan tanpa had Nadi 30 dan Nadi 10 dilancarkan Perbadanan Putrajaya bagi perkhidmatan bas Nadi Putra. Inisiatif tersebut sebahagian usaha kerajaan ke arah bandar hijau neutral karbon. Ini adalah satu di antara inisiatif yang kita dipanggil untuk mengurangkan karbon lah daripada kenderaan awam, khususnya kenderaan persendirian. Jadi kita nak menggalakkan warga Putrajaya ini menggunakan perkhidmatan awam, khususnya bas yang kita berikan tadi.
Menurutnya, kad Nadi 10 melibatkan kategori warga emas, orang kurang upaya OKU dan pelajar sekolah rendah dan menengah. Manakala Nadi 30 dikhususkan kepada semua pengguna perkhidmatan bas Nadi Putra. Permohonan kad yang hanya khusus untuk warga negara itu boleh dibuat secara dalam talian. Dana Wakaf Pendidikan diperkenal bagi mempelbagai sumber dana pembiayaan pendidikan tinggi. Ia hasil kerjasama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM untuk kembangkan dana wakaf yang akan disalur semula kepada pelajar sebagai beasiswa. Pengerusinya Datuk Nurliza Abdul Rahim kata PTPTN komited untuk pastikan tiada pelajar yang tercicir ke institusi pendidikan tinggi IPT disebabkan masalah kewangan. Saya berharap apabila wakaf pendidikan ini kita lancarkan, inisiatif ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada syarikat-syarikat korporat, institusi-institusi keuangan, agensi kerajaan dan swasta serta para pelanggan untuk melaksanakan amal kebajikan melalui wakaf pendidikan. Saya yakin wakaf pendidikan ini akan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sekaligus menjana kepada pembangunan modal insan negara. Paling penting, usaha ini juga dapat mengurangkan kebergantungan PTPTN kepada kerajaan sebagai sumber dana pembiayaan dalam jangka masa yang panjang. Beliau berucap pada program Wacana Ilmiah Wakaf Pendidikan 2024 di Petaling Jaya. Pada majlis sama, Memorandum Perjanjian MOA dimeterai antara kedua-dua agensi yang masing-masing diwakili Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid dan Ketua Pegawai Eksekutif YWM Dr. Rizwan Bakar. Kerjasama itu diyakini mampu memacu transformasi dan memertabat pendidikan tinggi selain memperkasa institusi wakaf sebagai instrumen pembangunan pendidikan dan sosioekonomi ummah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengambil keterangan seorang bekas Menteri Kewangan bagi membantu siasatan dakwaan rasuah projek fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki maklumkan ia bagi menjelaskan penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Sepangko Sendirian Berhad. Ya, kita tidak menolak, kita akan panggil sesiapa saja yang terlibat di dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Bekas Menteri Kewangan yang dipanggil itu telah berkhidmat dengan pentadbiran kerajaan pada tahun 2020 hingga 2021. Terbaru, SPRM telah memanggil lebih 20 saksi bagi membantu siasatan melibatkan kes terbabit pada 6 Februari lepas. Dalam pada itu, Tan Sri Azam memberitahu menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan diperlukan kembali ke negara ini bagi menghadapi pertuduhan kes pecah amanah jenayah oleh SPRM. Kes itu sebenarnya dah selesai siasat dan kita dah bersedia untuk tuduh. Cuma beliau masih lagi belum dapat dikesan dan dia belum lagi kembali kepada negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Convocation Pegawai Integriti Bertauliah ke-10 di Dewan Tun Hussein On hari ini. Majlis dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas kelindan lori daripada pertuduhan membakar 34 motosikal di parkir projek perumahan rakyat PPR Kampung Muhibah Bukit Jalil 2 tahun lepas. Keputusan Hakim Norina Zainul Abidin itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Saiful Adi Muhammad Nur, 36 tahun pada akhir kes pendakwaan. Prosiding dihadiri Timbalan Pendakwa Raya Ngoh Jaslyn dan Peguam M. Susai Raj yang mewakili Muhammad Saiful Adi. Perbicaraan kes bermula 5 Oktober tahun lepas dengan 5 saksi pendakwaan dipanggil memberikan keterangan. Pada 30 September 2022, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan perbuatan khianat dengan menggunakan cecair mudah terbakar iaitu petrol sehingga menyebabkan motosikal terbabit hangus terbakar.
Kontrak penama atau penyewa kontrak projek perumahan rakyat PPR akan ditamatkan jika terbukti menyewakan rumah kepada warga asing. Ketua Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi di BKL, Ismadi Sakirin berkata, perkara itu dipandang serius dan tiada kompromi terhadap mana-mana individu yang mengambil keuntungan dengan cara tersebut. Kita boleh membuat penamatan ataupun buat pengusiran, ataupun kalau dia punya edukasi itu kata macam sebut tadi, dia balik kampung contoh, dia bagi adik dia tinggal. Kalau betul, kita akan bagi ruang lagi untuk dia membetulkan balik kesalahan dia tadi. Katalah contoh kita bagi dalam tempoh 3 bulan. Kalau dia masih gagal, so kita akan tamatkanlah. Kita tengok dia punya edukasi. Tapi macam sebut tadi, kalau memang pada warga asing, kita memang terus buat penamatan lah. Tapi kalau warga tempatan, sama ada mungkin kalau ikut syarat, memang adik-beradik pun tak boleh. Persatuan Pemain Golf Senior Malaysia SGSM bekerjasama dengan rakan strategik Metric Concept Group yang juga penaja rasminya tahun ini. Kerjasama itu sekaligus memberi nafas baru kepada persatuan yang mendapat dana tajaan berjumlah RM250,000. Presiden SGSM Datuk Syamsuddin Ismail berkata inisiatif itu menandakan komitmen kedua-dua pihak untuk mempromosikan sukan golf di kalangan peminat senior di Malaysia. Ini merupakan kali pertama sumbangan sebesar RM250,000 yang diberikan oleh sebuah syarikat. Selama ini kita hanya mendapat bantuan daripada kerajaan. Sekarang ini SGSM mempunyai seramai lebih kurang 3,000 ahli, terdiri daripada bekas pegawai kanan atasan kerajaan, bekas pegawai kanan askar, polis daripada pihak swasta. Beliau berkata tajaan yang diterima dapat memberikan sokongan kepada persatuan dalam menganjurkan program, kejohanan dan acara sepanjang tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berharap pemain badminton persorangan lelaki negara Ng Zi Yong sempat sembuh sebelum kelayakan Sukan Olimpik 2024 di Paris berakhir April ini. Sebelum ini, Zi Yong dihimpit kecederaan tulang belakang semasa diturunkan beraksi pada kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 baru-baru ini. Beliau yang diturunkan pada perlawanan suku akhir kejohanan itu menentang pemain Singapura Jason Teh Jumaat lepas hanya bertahan kira-kira 3 minit sebelum menarik diri. Pemain berusia 23 tahun itu ketika ini berada di tempat ke-15 dalam ranking Race to Paris dengan mengumpul 58,735 mata. Pada kelayakan Olimpik Paris 2024, sejumlah 35 tempat kuota di mana 1 tempat bagi negara tuan rumah dan 2 tempat global diperuntukkan untuk acara perseorangan. Keindahan Gua Sirih, Gamit Hati Pelancong dan Tafiz TVET makin dapat sambutan. Antara paparan dari Kedah bersama Siti Zaidah Osman. Silakan Siti. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kastam Kedah membuka 57 kertas siasatan melibatkan pelbagai kesalahan penyeludupan antara tempoh 1 Januari hingga 15 Februari lalu, manakala 2 kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Pengarahnya Nur Izzah Abdul Latif berkata ia melibatkan nilai keseluruhan rampasan RM1.012 juta dan duty atau cukai dianggarkan RM538,000. Tahun lepas 547 kertas siasatan dibuka melibatkan anggaran nilai rampasan RM11.92 juta dan duty atau cukai terlibat dianggarkan RM8.193 juta. Kami ingin terus menyeru kepada orang ramai untuk bersama-sama membantu JKDM dengan menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol Kastam 1-800-88-8855 atau tuan-tuan dan puan bolehlah pergi ke pejabat Kastam yang terdekat. Kami menjamin identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Gua Sirih yang terletak di Kampung Padang Cik Mas Baling kini berwajah baharu selepas kerja naik taraf siap dilaksanakan.
Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ramlan Harun, projek Eko Pelancongan Desa Lestari Gua Sireh merupakan salah satu daripada 165 projek Desa Lestari yang dilaksanakan sejak 2013. Antara kemudahan yang dinaik taraf, laluan pejalan kaki atau TT sepanjang 400 meter dan pagar di dalam gua. Jadi di bawah program ini kita harap kita dapat membantu sedikit sebanyak masyarakat desa di kampung ini untuk sama-sama berkongsi hasil daripada spillover daripada aktiviti pelancongan yang ada di kampung Gua Sireh ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah yang terus sama banyak membantu pelbagai lagi jalan masuk dan sebagainya ke sini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan projek berkenaan. Gua sepanjang 460 meter itu diuruskan Koperasi Eko Pelancongan Gua Sireh. Dalam tempoh sebulan selepas dinaik taraf, ia berjaya menarik kira-kira 1,000 pengunjung dalam dan luar negara. Dalam Gua Sireh ni kita ada port-port yang cantik, port-port yang tentu. Mula-mula kita masuk ke pintu Gua Sireh, kita akan jumpa mula-mula sekali Sireh Junjung. Stalagmit yang berbentuk Sireh Junjung. Lepas tu kita akan jumpa pengisar tepung. Lepas tu kita akan jumpa galeri gum. Kita masuk lagi, kita akan jumpa pentas. Kita akan jumpa perahu patah. Kita pergi lagi, kita jumpa ke Dataran Rahlam, Bukit Krista, Bukit Minila dan banyak lagi tempat-tempat yang menarik dalam gua yang selalunya pengunjung untuk bergambarlah. Bayaran masuk dikenakan mengikut kategori umur. Membuka peluang kepada pelajar tahfiz mempelbagaikan kemahiran. Program tahfiz TVET yang diperkenalkan semakin mendapat sambutan. Tidak terkecuali Ma'had Tahfiz Zul Muhammadi yang terletak di Taman Bistari Utama Sungai Lalang dekat Bidong. Pengasasnya, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad menyambut baik usaha untuk memastikan pelajar tahfiz tidak hanya tertumpu kepada bidang agama semata-mata. Sebaliknya turut diperlengkapkan dengan kemahiran tinggi. Mereka telah menghabiskan hafalan Al-Quran, kelangsungan kehidupan mereka itu. Jadi antaranya adalah kita cuba untuk bekerjasama dengan program yang dilakukan oleh kerajaan, antaranya TVET yang mana sekolah vocational kerjasama dengan sekolah vocational. Bagi tenaga pengajar dan pelajar tahfiz, usaha tersebut sesuatu yang baik untuk masa depan mereka. Bagi saya memang sokong sangatlah. Sebab selain pada pengajian ilmu agama ni, mereka boleh kemahiran dari segi otomotif ataupun wiring, elektrik ataupun masak. Alhamdulillah, pelajar di sini diterbiah dengan kebaikan amal. Asal seronok dan teruja lah. Dapat ilmu baru kan, dapat pengalaman baru. Rasa macam seronok lah. Boleh nak belajar lagi, dapat menambah ilmu kemahiran lagi dan tambah pengalaman lagi. Ma'had Tahfiz Zul Muhammadi mempunyai 4 tenaga pengajar dan 28 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Siti Zada Osman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih. Jabatan Alam Sekitar Kedah mengenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan terhadap sebuah premis yang menjalankan aktiviti pembukusan bahan kimia di kawasan perindustrian Sungai Petani. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Sahab berkata pihaknya telah menjalankan pemantauan mengesan premis berkenaan disyaki melepaskan efluen yang tidak mematuhi had yang ditetapkan. Pemeriksaan lanjut juga mendapati premis itu menjalankan aktiviti menerima bekas-bekas bahan kimia terpakai dan membersihkannya serta diisi dengan bahan kimia baru sebelum dihantar kepada pembeli. Sebarang aktiviti pensetoran luar tapak atau pemerolehan kembali buangan terjadual memerlukan kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling dan kelulusan lesen di bawah Seksyen 18 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Premis itu dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan di bawah Seksyen 38(1)(a) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
361,236 tin minuman keras dianggarkan bernilai 6.16 juta ringgit termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang. Pengarah Kastam Negeri Roslan Ramli berkata, kesemua minuman keras itu diselundup masuk menggunakan 7 kontena dipercayai milik 3 syarikat tempatan. 7 kontena itu dikesan secara berasingan di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang, Selangor pada 31 Januari dan 7 Februari lalu. Seorang ejen perkapalan berusia 30-an turut ditahan bagi membantu siasatan. Rampasan 7 kontena yang mengenangi minuman keras jenis bir kita tangkap di Pelabuhan Kelang yang bernilai RM968,881.20 yang melibatkan cukai sebanyak 6.164 juta melibatkan 7 kontena. Hasil siasatan awal mendapati kesemua kontena dikendali syarikat perkapalan yang mempunyai cawangan di Pelabuhan Kelang dan diimport oleh syarikat berstatus Sdn Bhd di Selangor. Kes siasat mengikut Seksyen 135(1)(i) dan Seksyen 135(1)(g) Akta Kastam 1967. Konsep adil dan ihsan menerusi wakaf merupakan instrumen utama dalam memperkasakan agenda pembangunan Islam sekaligus memastikan kelestarian wakaf terus terpelihara. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid mahu instrumen wakaf diperkasakan dengan ide-ide inovatif baru. Ini supaya wakaf terus relevan dalam menjamin kemaslahatan ummah Pulau Pinang. Fungsi wakaf Pulau Pinang ini luas. Jadi sejak daripada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan pembangunan yang positif. Malahan dengan kita lancarkan projek demi projek dan kita perkasakan wakaf Pulau Pinang yang kita akan umumkan pada 1 bulan Mac ini berlaku penstrukturan dari segi aspek struktur wakaf di antara Majlis Agama Islam dan juga wakaf Pulau Pinang bagi memperkasakan urus takbir dan juga tata kelola wakaf di negeri Pulau Pinang. Gagal patuh syarat ditetapkan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM lebih 1,000 nelayan dihentikan pemberian subsidi petrol dan diesel. Ini termasuk syarat turun ke laut selama 120 hari dalam tempoh setahun dan aktif menjalankan kerja-kerja tangkapan ikan bagi melayakkan terima bantuan tersebut. Setiap bulan akan ada pemutihan. Setiap bulan ada pemutihan. Jadi kita strict dengan syarat yang kita telah tetapkanlah. Tidak ada kompromi tentang syarat itu. Jika mereka tidak aktif, atau mereka ada kerja part time, atau mereka dah tak ke laut, kita akan bagi kepada nelayan pelak yang layak. Terutamanya golongan muda lah yang baru menjadi nelayan dan mereka berharap kepada bantuan sara hidup dan juga insentif minyak subsidi. Berdasarkan rekod LKIM, 86,000 nelayan berdaftar, 36,000 daripadanya merupakan penerima subsidi yang layak. Beliau ditemui pemberita selepas program Anak Nelayan Kembali ke Sekolah di Kuala Sungai Baru Simpang 4. 100 anak nelayan menerima bantuan persekolahan dengan setiap seorang membawa pulang kupon tunai bernilai RM100 dan kelengkapan sekolah. Pameran zoologi seni taksidermi memberi peluang kepada pelancong mempelajari ilmu pengawetan khazanah fauna. Exko Pelancongan Negeri Perak, Loh Zi Yi berkata, pameran itu bertepatan dalam menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun ke-150 Bandar Taiping. Menurutnya, pameran berunsurkan budaya dan warisan itu bakal meningkatkan potensi muzium sebagai antara penyumbang sektor pelancongan. Tetapi ia juga merupakan antara yang terawal yang terlibat dalam seni atau ilmu taksidermi ini. Jadi kalau kita boleh lihat dalam pameran-pameran yang di dalam tu, so dia merupakan spesimen-spesimen daripada antara yang terawal di dalam rantau ni. Jadi kita boleh lihat apa yang ada di sini pada zaman itu. Pameran tersebut berlangsung selama 3 bulan hingga Mei depan.
Program jualan agro madani di Perlis meraih nilai jualan RM408,000 setakat ini. Ia hasil daripada 38 program yang dilaksanakan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di seluruh negeri berkenaan. Penganjuran program itu diteruskan di Agro Bazar Rakyat Borong Wan, Feltra, Lubuk Sirih Titik Tinggi hari ini. Lebih 100 set kombo madani yang disediakan habis terjual hanya dalam tempoh sejam program berlangsung dari pukul 10 pagi tadi hingga 10 malam ini. Menurut pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan, Wan Muhammad Syafizan Wan Nan, set kombo madani yang ditawarkan mengandungi barangan keperluan harian bernilai RM25. Katanya inisiatif kombo madani diperkenalkan Fama dalam usaha membantu pengguna membeli barangan harian pada harga yang berpatutan. Program Jualan Agro Madani merupakan intervensi kerajaan untuk mengukuhkan rantaian bekalan makanan selain membantu menangani kos sara hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar. 150 pemilik motosikal tidak melepaskan peluang mendapatkan perkhidmatan menukar minyak hitam secara percuma yang disediakan Giat Mara Arau. Program berlangsung selama 2 hari itu dianjurkan bersempena Hari Bertemu Pelanggan Mara Perlis. Menurut Pengarah Giat Mara Negeri Harun Razi, program tersebut melibatkan 8 pelatih kursus teknologi motosikal. Program tersebut katanya merupakan tanggungjawab sosial Giat Mara kepada komuniti setempat. Selain mendekatkan pelatih dengan komuniti, usaha tersebut juga dapat membantu penunggang motosikal meringankan beban mereka. Turut dianjurkan taklimat ekosistem keusahawanan, seamakan senarai hitam, khidmat nasihat dan runding cara pembayaran pembiayaan Mara serta pameran agensi Mara. Kira-kira RM6 juta diperuntukkan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemumbu Kadar sebagai persediaan awal berdepan kekurangan bekalan air semasa fenomena El Nino. Pengurus Besar Kadar Muhammad Faizul Mustafa berkata, peruntukan berkenaan bagi memastikan seluruh kawasan padi di bawah seliannya tidak terjejas akibat El Nino. Peruntukan tersebut bagi menyediakan pam backward, telaga tiup, pam kitar semula, pam mudah alih serta beberapa keperluan lain termasuk bahan api seperti diesel dan petrol. Katanya 4 lokasi telah dikenal pasti untuk ditempatkan pam kitar semula yang dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun depan. Pihak Kadar kita akan sentiasa berusaha untuk bantu. Dari segi infra, dari segi ini kita akan cuba dapatkan dan kita akan buat. Cuma di pihak petani, yang pertama sekali jangan membazir air lah. Kalau air ada dalam paru, dalam bendang tu, kalau boleh kontrol, jangan bagi air itu keluar. Lepas tu yang kedua, ikutlah arahan kita. Menurutnya, Kadar telah melaksanakan persediaan awal sejak Oktober tahun lalu untuk berdepan dengan fenomena El Nino. Memandu secara berbahaya, seorang lelaki berusia 20 tahun ditahan di Batu Pahat, Johor. Lelaki berkenaan yang melakukan aksi drift di kawasan awam mengakibatkan kenderaan yang dipandunya hilang kawalan dan melanggar sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Ismail Dolah berkata satu laporan polis berhubung kemalangan itu diterima daripada pemilik kereta yang dilanggar suspek. Siasatan mendapati suspek tidak berpengalaman dan tiada kelayakan profesional dalam aktiviti drift. Ujian urin mendapati suspek tidak dipengaruhi dadah dan kenderaan digunakan suspek turut dirampas. Suspek ditahan reman sehingga esok untuk disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kurungan pindaan 2020. 38 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi yang dijalankan di Muar, Batu Pahat, Mersing dan Segamat. Kesemua yang ditahan dipercayai tidak mempunyai pas atau permit sah, tinggal lebih masa dan melanggar syarat pas ditetapkan. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir dalam satu kenyataan menyebut mereka yang ditahan melibatkan 5 warga Bangladesh, 17 warga Indonesia, 5 Pakistan, 2 India serta 9 Myanmar. Masing-masing berusia antara 21 hingga 58 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Seorang lelaki Bangladesh
Bangladesh juga disiasat mengikut Seksyen 55E kerana membenarkan parti masuk atau tinggal di dalam premis. Manakala seorang lagi lelaki Bangladesh disiasat mengikut Seksyen 56(1)(I) Akta Immigration 1959 Palang 63 dan seorang lelaki Indonesia disiasat mengikut Seksyen 55B(1) Akta yang sama. Kemudahan terhad itu antara cabaran pelajar di pedalaman Sabah untuk menguasai subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kini mereka tidak perlu lagi ke Kota Kinabalu untuk meneroka keunikan pembelajaran STEM kerana kemudahan sama telah diwujudkan di Keningau yang pertama seumpamanya di kawasan luar bandar. Laporan Duli Simon. Sebelum ini, bagi pelajar yang tidak berpeluang ke pusat sains di Kota Kinabalu, mereka hanya mampu menonton di televisyen menyebabkan minat untuk mendalami bidang sains amat kurang. Bila ada pusat sains kena buat di sini, saya rasa bosan tu jadi seronok. Sebab kita rasa bosan ni sebab kita tidak paham, kita tidak nampak depan mata. Tapi bila kita di sini kan, kita paham, lepas tu kita boleh buat lagi tu benda. Adanya pusat sains di Keningau ini, ramailah pelajar yang memasuk aliran sains. Dia perlu takut dengan teknis lagi. Barulah datang beramai-ramai kerana pusat sains di sini berada di tengah bandar. Di sini akan memberikan ruang kepada murid dan juga guru-guru melihat bagaimana proses untuk menggalakkan anak-anak murid supaya meminati mata pelajaran STEM, dan saya berharap supaya ini bisa mendorong kepada murid-murid di daerah Keningau khususnya dan negeri Sabah secara keseluruhannya. Sementara itu, kerajaan negeri komited memastikan pembelajaran STEM diperkasa berikutan keperluan semasa berkaitan kebolehpasaran kerjaya dalam meningkatkan sosioekonomi negeri ini. Sudah lama kita tunggu dan pusat ini mudah-mudahan bukan saja boleh meningkatkan minat dalam sains, teknologi dan matematik, tetapi dia juga akan memenuhi keperluan kita. Terutama sekali dalam dunia yang semakin moden ini, yang semakin beralih kepada sains. Dengan wujudnya pusat sains ini di Keningau pertama akan membantu kita membudayakan mata pelajaran yang berhubung dengan sains, teknologi dan matematik. Dan kita juga seperti mana disebutkan oleh Timbalan Ketua Menteri tadi, betapa kebolehpasaran dalam bidang sains teknologi ini sangat menjanjikan harapan di masa hadapan. Seperti mana yang anda lihat di belakang saya ini, nampaknya pelajar sekolah cukup teruja wujudnya pusat sains di Keningau ini. Sekaligus dapat menarik minat para pelajar untuk mendalami bidang STEM selaras dengan asas kerajaan untuk memperhebatkan lagi mutu pendidikan yang berinovasi. Duli Simon, Berita RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.